Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan erti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntutan yang tidak diputuskan, sekira-kiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala. Okey, kita tengok. Jadi makruh ni barang yang ditutup tinggal juga. Barang yang ditutup tinggal juga. Tetapi tutup tang tu tidak putus. Tu. Maksud tak putus tu, kita tinggal pun tak kena dosa. Tu maksud tak putus. Sebagaimana hak wajib hari tu, tak buat wajib. Hak haram hari tu pula, tutup tang yang putus, haram tu. Kalau tak tinggal, maka berdosa. Tu tutup tang yang putus. Okey, makruh ni tutup tang yang tidak putus. Maksudnya tutup tang juga, Allah Ta'ala suruh juga tinggal, tetapi tak putus. Maksud tak putus tu lagu mana? Sekiranya kita buat pun yang makruh itu tidak dikira dosa. Itu maksudnya tutup tang yang tidak putus. Nampak? Maksud, kalau kita buat pun barang makruh, tak ada masalah. Tak ada masalah mana pula? Tak dosa. Itu dia. Tapi rugi kita. Tapi rugi. Tu. Sebab apa rugi? Sebab tak boleh pahala. Nampak? Jadi bila kita meninggalkan akal yang makruh, maka diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Maka orang yang meninggalkan akal yang makruh, maka untunglah dia. Maka orang yang buat makruh, maka rugilah ia. Cuma tidak dikira dosa. Sebab tutup tang yang tidak putus. Itu ialah makruh. Jadi mudah cakap kita ke? Buat tak ada apa-apa, tinggal dapat pahala. Itu cakap kita teranu. Mudah. Makruh ni kerana kau, kalau kau tanya, makruh ni buat tak ada apa-apa, tinggal dapat pahala. Maksud tak ada apa-apa, tak kena dosa. Itu makruh. Maka tak kena dosa. Tapi rugi kita. Rugi. Sebab bila tinggal yang makruh, dia otomatik dapat pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Okey, itu makruh. Contoh dia apa dia? Seperti makan sambil berjalan. Makan sambil jalan. Tu. Makan sambil jalan ni perbuatan yang makruh. Jadi ulama kata, hak jenis makan sambil jalan makruh ni makanan benda. Makanan hak berat-berat. Seperti kita makan benda. Makan nasi. Jadi Allah tak comel makan nasi belah jalan. Makan roti canai belah jalan. Gimari. Itu makruh. Makanan hak rengang-rengang tak makruh ulama kata. Apa dia? Kacang putih. Faham lagi? Coklat. Tu. Hak makruh ni hak besar-besar, hak berat-berat. Contoh kalau kita orang Malaysia makan nasi. Nampak lagi? Mi goreng. Tom yam. Nampak? Hak tu belah jalan kau berat menanah. Maka hukum dia haram ke tak? Makruh. Tu makruh. Maka siapa tinggal perbuatan makan sambil jalan, maka dia dapat pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita makan nasi tengah hari jadi, jalan ke duduk? Duduk tak? Boleh pahala. Boleh pahala. Tu untung bila kita ada ilmu. Jadi kalau kita tak ada ilmu, boleh pahala ke tak? Makan belah duduk pun tak boleh pahala. Tu. Sebab kita tak tahu keadaan. Kita makan, kita duduk tu sebab apa? Kita tak tahu. Maka tak ada pahala. Maka rugilah. Orang yang tak ada ilmu ni petang je rugi dah. Sebab dia buat tidak dikira pahala. Walaupun dia makan tak pernah jalan, duduk sama-sama. Tapi tak boleh pahala. Sebab apa? Sebab dia tak tahu bahawa hukum tu makruh bagi orang yang berjalan. Tu makan. Nampak? Maka dia tinggal yang makruh tu, dia tak tahu bahawa itu tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Okey. Sebab ilmu ni kepala bagi amal. Jadi sebelum kita tahu, kita pun amal. Dia gitu. Maka sahlah amal itu dengan ilmu. Tak sah amal tanpa ilmu. Rugi. Sebab tu ilmu tu wajib sebelum wajib. Sebelum amal tu hak wajib dia apa dia? Ilmu dulu.
Sebab bila kita buat tu dengan ada ilmu. Contoh orang tanya kita, dah guna mu makan, dah aku dah ada tengok mu makan belah jalan macam orang lain. Dah, sebab ini tuntutan daripada Allah. Makan belah jalan ni maksudnya makruh, dituntut tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang meninggalkan akan makan belah jalan, maka dapat pahala. Sahlah amal kita, boleh pahala. Sebab kita tahu. Jadi kalau kita tengok budak-budak ke dia makan, kita tanya dia, mu makan belah jalan ni mu tahu dak hukum dia? Hukum mana pula? Ya tu. Maka ni sahih, dak pah fardu ain dia ni. Dia ni mati lepas dan neraka lalu. Nampak lagi? Sebab dia dak sok, dak pah lagi ilmu fardu ain, bab hukum syarak dia dak ngaji. Maka ni tak ada apa-apa. Sebab hukum syarak ni wajib kat atas kita ngaji. Siapa dak ngaji macam mana nak hidup atas muka bumi Allah? Maka ni bimbang tu budak-budak muda ni lah hendak ngaji tu. Kita kena beritahu lah ke dia, jangan lock gitu. Setahun demi setahun, setahun demi setahun kita lock budak-budak muda itu. Jangan. Kita kabar walaupun sepatuh dia royak. Sehari 2-3 hari sekali ke royak ke dia. Mudah-mudahan tergerak hati dia nak ngaji. Kita orang masjid ni kena royak sama-sama hari-hari kalau boleh. Lama-lamanya mari ya. Tapi dah kita pun dah royak. Duduk semeja dengan dia makan pun kita sama juga cakap sawit getah juga macam dia juga berat semua. Hamba dah perhati kedai-kedai ke situ, dia dah cakap. Dia dah ajak budak-budak tak ada. Dia dah cakap macam biasa kot layang budak-budak. Allah rugi. Nasib baik ada tabligh mari setahun sekali. Ajak mari ngaji. Nampak? Tu agak kita dah ajak tu. Jangan buat gitu. Nyanyi ke dia, nyanyi kita juga. Okey. Itu makruh. Biar tahu. Maka dia kata, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia. Akan yang makruh tu. Diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia, akan yang makruh dengan ikhlas. Allahumma salli ala Muhammad. Ikhlas ni menderana Ustaz. Setiap amal perbuatan kita royak dah baru daripada wajib lagi kita ngaji. Hukum syarak wajib itu mesti ikhlas. Ikhlas ni benda kau. Ikhlas ni kerana Allah. Sebab tu mengenal Allah ni wajib sebelum hak ilmu lain. Nampak? Sebab setiap perbuatan kita sama ada hak wajib, kena buat kerana Allah. Nak buat sunat kerana Allah. Nak tinggal yang haram kerana Allah. Nak tinggal yang makruh kerana Allah. Allah nombor satu. Sebab tu kena Allah dulu. Ikhlas ni mesti kerana Allah. Tu. Sebab apa kita buat kerana Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang beri kita makan. Allah yang menurunkan hukum. Kuat kerana dia. Ini kerana perintah daripada Allah aku semayang ni. Baru kita reti. Sebab tu kena ikhlas. Kalau orang tanya pula ikhlas cara mana Ustaz? Tu kena ngaji bab ikhlas. Ikhlas ni ada 3 maqam kalau kita ngaji. Tu nak suruh ikhlas sungguh tu. Ikhlas kita orang awam ni tak apalah, dah kita kenal dah Allah, kita ngaji dah ilmu akidah, Allah buat kita, Allah beri makan, jadi kita semayang kerana Allah. Apa? Kita niat dah kerana Allah, walaupun tak sampai maqam ikhlas yang sebenar. Tu cuma kita perlu lagi dan lagi untuk mencapai ikhlas yang sebenar. Ikhlas dah kita ni. Kalau kita reti dah, ikhlas pekat kita orang awam. Ada apa dah dulu. Ni pekat orang awam pun tak tahu kala. Tak ada lah. Dah masuk buk. Orang Terengganu kata dah masuk buk tu. Faham lagi? Kalau dah kenal Allah, tak cakap lah. Bila dah kenal Allah, tolak habis. Tak ada benda susah kita amalan itu. Okey. Maka dia kata diberi pahala atas yang meninggalkan akan dia, akan yang makruh dengan ikhlas. Kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah Ta'ala, seperti makan sambil berjalan saning dan kecing sambil diri. Kecing sambil diri itu makruh. Nampak lagi? Kecing sambil diri, sambil cacang. Kecing sambil diri ni banyak mudarat dia. Dah ngecik pas kaki, pas keluar, kita pergi sembahyang pula. Kita tak tahu dia ngecik kan. Kalau jambang kita tu kan, dia terbika tu kan, macam ke kaca tu. Kalau dah kena dalam lubang betul, kena di atas dia ngecik. Kita dah nampak dia ngecik.
Dah cuba kita tuang air tinggi ngeci tau. Ngeci kan. Dah kecil kau ngeci. Sebab dia pacong dia panggil. Tembok tu lapau. Kau ngeci. Kita pun wagi semayang pula. Pada ada najis, maka tak sah semayang. Ada najis, ada air kecing. Apa? Maka kecing kena duduk. Baru molek. Tu maka kecing sambil berdiri, hukum dia makruh. Tak haram, makruh. Tu. Ramai dah kecing sambil diri. Contoh ke RNR. Kan dia tempat diri tau. Kecil sambil diri belaka. Nampak? Kecil sambil diri ni tak comel. Dari segi air kecil pun tak keluar molek. Sebab tu kita dak dalam tua, dak kecil dak buah. Betul tak? Titik sama. Kecil. Dak buah kecil dia panggil. Sebab sistem duduk kita tu dak kena. Kalau kita duduk, cara duduk tu ada pula cara dia untuk air keluar dengan mudah, dengan laju, dak sekat. Faham lagi? Tu. Maka mudarat dia banyak. Benda-benda makruh ni. Okey. Kecil sambil diri dan memakan akan makanan yang berbau, yang keji seperti makan bawang putih. Bau kan? Allahumma salli ala Muhammad. Makan petang banyak lagi lah. Kalau kita buka kitab-kitab besar-besar menerangkan bab makruh, kitab fiqh, banyak sangat bab makruh. Kita makan patah, makan wah kedah, makan wah jering. Tak kira. Tu makruh belaka lah tu. Kita berhiang. Makan Tok Imam, makan Ustaz, makan Syekh, makan belaka pun. Patah sedap pun. Ke tak sedap? Makan patah. Kata dah. Lepas tu cicah budu pula. Dengan ikan panggang. Allah sedap. Makan wah kedah. Berasak apa? Apa lagi? Tu. Dah haram. Makruh. Siapa tak makan tinggal kerana Allah boleh pahala. Bang, dak mu kerana dak makan wah kedah. Aku tak berahi. Tak berahi tak boleh pahala. Faham lagi? Berapa mu tak makan? Aku tinggal barang makruh kerana Allah. Boleh pahala. Boleh pahala lalu. Bila sebut kerana Allah, itu larangan daripada Allah. Itu tuntutan daripada Allah suruh tinggal, maka boleh pahala. Siapa tak makan tak makan wah kedah. Apa lagi? Tapi hak tu payah nak tinggal tu. Kalau makan nasi, Allah. Cari peta jeruk apa serba. Makan laju lalu makan nasi. Nampak? Kalau tak ada peta, cah berat. Betul tak? Okey. Banyak lagi lah. Dia kata dan sebagainya. Bila sebut dan sebagainya, maksud dia banyak lagi perkara-perkara yang makruh. Maka nak tahu secara detail, buka kitab fiqh besar-besar, ngaji kitab fiqh. Tu kitab kita ni kitab akidah. Tapi dia lalu dia kabur dulu, nak suruh kita ngaji. Maka bukalah kitab fiqh kalau nak tahu. Ngaji. Dia panggil hukum syarak. Ngaji. Perkara-perkara wajib banyak lagi. Yang perlu kita tahu. Bila kita tahu, Allahumma salli ala Muhammad. Baru kita tahu. Rupanya ajar anak bini ilmu fardu ain tu wajib kata tok lelaki. Baru kita tahu. Bila kita ngaji, hak tu wajib tu bukan sunat. Datuk lelaki dah ajar sekarang anak bini dia fardu ain. Fardu ain ni ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tiga-tiga ilmu tu tok lelaki kena ajar ke bini, ayah kena ajar ke anak. Hak tu wajib ke atas dia. Allah, dah siapa ajar? Dah ajar pun wik darah ada. Betul tak? Suruh makan ke darah. Mama, bab ilmu dah wi sebab ayah pun bodoh. Faham? Ayah pun tak tahu kada. Dah lagu mana kita? Hak wajib kita tinggal dah. Kata situ petang di kita. Dibakar dalam api neraka Allah. Hamba teringat petang tadi, hamba duk dengar seorang amati, ya Allah, COVID-19 ni bala daripada Allah. Kita tengok orang nak suruh COVID-19 naik macam-macam, cari vaksin, cari apa kan. Betul tak? Dengan kita tamu jakitnya kita jarak tu, comel dah usaha. Tapi hak sebenarnya nak suruh COVID-19 diangkat oleh Allah. Jangan derhaka kepada Allah. Ajak manusia kembali kepada Allah. Dah, maka COVID-19 akan diangkat oleh Allah. Dah kita dah ajak juga manusia kenal Allah. Betul tak? Hari dia derhaka juga ke Tuhan. Ni kata. Ni sebab kita dah nampak. Maka COVID-19 ni datang daripada Allah. Kita dah nampak tu.
Kita tak sedar. Kita baca Quran, wa idza maridtu fa huwa yasfin, apabila aku ditimpa kesakitan, mudarat, apa serba, mulah juga yang menyembuhkannya ya Allah, mu juga yang angkat ya Allah. Allah. Maka tak mau ya Allah marah. Jangan deraka. Maka dia angkatlah COVID-19. Faham lagi? Dah kita dah nampak. Patutnya kita makin kuat beramal kepada Allah. Makin kuat suci hati kita untuk menghampiri Allah. Nah, makin kuat kita tinggal akan nikmat-nikmat dunia tu yang melalaikan kita. Tak juga. Ni kata. Maka kita tak sedar bahawa kemurkaan Allah tu mengundang bala macam-macam. Nah, bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, maka Allah Ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Itu je lah. Sekarang ni nak suruh COVID-19 naik boleh. Ajak manusia kenal tu hang ngaji belaka. Faham lagi? Baru. Ni dah ajak bang. Betul tak? Dah faham. Benda kita ni. Kita sendiri dah faham. Ajaklah manusia kepada Allah. Kita orang ngaji dah, baiki lagi diri kita. Kita orang semayang dah tinggal dah. Belajar lagi biar semayang boleh kosong pula. Faham lagi? Tu baiki semua diri. Biar Tuhan kasih kepada kita. Baru biar Tuhan kasih kepada negeri kita. Baru turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kita nak buat kemurkaan Allah semua. Tu yang kita nak sedar ni. Nampak biasa takut belaka ke COVID-19. Nampak lagi. Dah takut minta tolong Allah. Dia gitu. Okey, jangan derhaka. Tu dia. Maka dapat pahala atas yang meninggal akan dia akan yang makruh dengan ikhlas, dan tidak diseksa atas yang mengerja akan dia akan yang makruh tu. Tak dosa. Ada siapa tu hang seksa kita kalau kita tidak buat yang makruh dak. Tu. Lagu mana dia kata bahkan merugi akan dia, maka rugilah kita. Tak dosa tapi rugi kita bila kita melakukan perkara makruh. Sebab apa rugi? Kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah Ta'ala atas yang mengerjakan akan dia akan yang makruh. Allah Ta'ala tak suka. Tapi taklah sampai Allah Ta'ala azab kita dalam neraka. Tak. Contoh macam kita dengan bini kita. Ada perkara yang bini kita tak suka kita buat. Tapi tak sampai dia minta cerai. Tak sampai dia rembah lesung. Tapi dia tak suka. Faham lagi? Dia kata kalau boleh abang baliklah awal sikit. Dia kata kita balik lagi buat macam. Taklah dia minta cerai. Tapi dia tak suka. Faham lagi? Tu maksud dia. Maka yang makruh ni kau bukanlah siapa Allah Ta'ala tahu kita dalam neraka dah, tapi hak tu Allah Ta'ala tak suka kepada kita. Jadi untuk menjadi kekasih dia yang sejati tak boleh lah. Untuk menjadi kekasih Allah yang sebenar tak boleh. Tu. Sebab untuk menghampiri Allah, untuk menjadi kekasih dia sungguh, maka makruh ni tidak dibuat oleh para ulama, para awliyaillah. Sebab untuk meraih kekasih yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wak haram, hak tu lepo terus. Faham lagi? Nak cerita hak makruh. Okey. Habis hak makruh. Itulah kita nak faham makruh tu benda gana je. Okey. Benda-benda yang makruh banyak lagi. Hak tu perlu ngajilah. Kita masuk yang harus pula. Dan erti harus pada syarak. Erti harus pada syarak apa dia pula? Ialah barang yang dibiar ataupun biar dia barang yang dihelak akan dia dengan tidak berdosa dan tidak dijanji seksa dan tidak dijanji dengan pahala atas yang mengerjakan akan dia. Barang yang dibiar ni maksudnya Tuhan kita pilih kau anda mung lah. Tu kau anda mula nak buat tak buat. Tu barang yang mubah, barang yang harus dia panggil. Ikut anda lah. Diberi pilih kepada kita. Maka kita buat pun tak ada janji pahala. Kita tinggal pun tak ada janji dosa. Itu dipanggil harus. Harus bagi syarak. Yang dipanggil mubah. Okey, itu harus. Bahkan diberi pilih di antara buat dan tinggal. Apa dia contoh? Seperti berjalan. Berjalan ni harus. Tuhan pilih. Sama ada kita nak berlari boleh. Kita nak pergi kedai, nak pergi beli bawang merah. Mu nak jalan ke, mu nak berlari ke, mu nak lompat katak ke, kau mandamu. Sebab tu dibiarkan. Boleh pilih. Hamba rasa nak berlari hari ni, berlari je.
Ama nak jalan, jalan. Tak ada masalah. Bukan dosa pun kalau nak jalan. Bang. Kita nak berlari tak apa. Sebab tu dibiarkan benda tu. Kita boleh pilih. Nak naik kereta tak apa. Naik kereta tu harus juga. Bukan wajib, bukan sunat. Apa? Itu barang harus. Kita ada kereta, naik kereta selama jalan. Kau nak kereta? Tak ada masalah. Dosa pun. Waktu barang harus. Apa dia lagi? Tidur. Tidur ni harus. Bukan wajib pun. Mana lagi? Harus je tidur. Tak mau tidur pun tak apa. Tak boleh nak marah kita tak mau tidur. Mana lagi? Tak mau tidur tak ada masalah. Makan. Makan harus. Ni makan buat lebih pada wajib ni. Makan. Sebab dia harus je. Tak mau makan pun tak apa. Mau nak makan pun tak apa. Tak? Tapi bak kedai Allah. Mana banyak sejik dengan kedai. Cik ya? Madrasah dengan kedai. Dengan restoran. Cik ya? Banyak restoran bau. Pada restoran makan harus je. Tapi banyak restoran pada madrasah. Tenang. Ni kata. Berderang tengok garik pun penuh. Tu. Buat ni yang balik kuliah. Allah ramanya situ. Mana ramah kiri kanan ni. Kata saya hamba tu. Allah tak makan lah ni kata. Allah makan. Penuh. Pak makan. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kata. Hak haruh tu ya Allah. Hak wajib ada erti gitu siapa masa makan. Siapa masa makan. Padahal bukan wajib. Nama lagi ni. Makan sokmo-sokmo. Bangun pagi wajib ke makan? Tak wajib. Tapi semayang subuh tak kedarah makan. Ni kata pergi kedai kopi. Tak berat menanam. Ni kata berat kita. Jadi dia nak beza hak mana harus, hak mana wajib. Betul tak ni? Tu. Bangun mayang subuh, hukum dia wajib. Bangun makan, hukum dia benda mubah je, harus. Nampak lagi? Tak. Mulai-mulai ada sejik hidup lagi semayang. Tak, besar semayang sejik. Tak, boleh sunat semayang sunat tahiyatul masjid. Sunat tau. Hidup lagi sekarang, kedai kopi lagi. Kamu ada lagi kedai kopi pagi-pagi? Saya jawab, sini aku tak tahulah. Kalau Belara. Baru kedai kopi bau. Tak, tapi sejik. Dah sampai ni 10 orang. Subuh. Mana lagi? Dah. Ni lah. Kita dah reti lah tu. Apa? Makan penuh. Dah, beratur-beratur lagi tunggu roti sana. Kalau semayang kena beratur gitu, tak ada terus saja. Betul tak? Tapi bak kedara, tak ada masalah. Ni lah kita hari ni. Tak sedar. Tak erti kita hari ni. Nak tukar guana tak materialiti palotok ni. Tak, umat akhir zaman ni. Dia besar makan. Pada hak wajib. Dah kan makan hukum dia harus. Tak makan pun tak dosa. Faham lagi? Mau makan pun tak boleh pahala pun. Betul tak? Ni kita dah sedar. Sebab tu hukum dia harus. Okey. Apa lagi? Mana ni? Minum. Minum. Lebih kurang lah. Dan sebagainya. Banyak lagi lah. Banyak lagi. Kalau kita buka kitab. Daripada perkara-perkara yang harus. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok. Ni penting. Ni. Mubah ni akan gerak. Ni penting ni. Cuba kita tengok. Orang ada kitab. Orang tengok. Ni penting. Sini perlu kita faham betul-betul. Tengok dia kata. Tetapi. Tengok ni. Tetapi dikatakan harus yang tersebut itu selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Selagi tak terjadi sebagaimana 4 perkara dulu. Apa 4 perkara dulu? Wajib, sunat, haram, makruh. Selama tidak jadi ke-4 tu dia tetap harus. Tapi dia boleh pergi kepada haram, boleh pergi kepada makruh, boleh pergi pada wajib, boleh pergi pada sunat. Barang harus. Tu kita nak sedar lah ni. Okey, tengok dia kata. Maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, jadi wajib, sunat, haram, makruh tu, maka tidak dinamakan dia harus lagi. Kalau dia gitah ke salah satu 4 perkara tu, maka tak jadi harus dah. Jadi kan tengok contoh dia kata. Seperti berjalan tadi. Asal harus kan? Tapi boleh pergi pada 4 ni. Tengok dia kata. Maka jika berjalan itu kerana menuntut ilmu yang wajib,
maka wajib pula berjalan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Untung tak kita? Dia kata untung bila kita ngaji. Dah, berjalan ni asal dia tak boleh pahala pun. Tapi kerana kita berjalan tu nak menuntut ilmu fardu ain, ilmu tasawuf, ilmu fiqh, ilmu usuluddin, maka jalan tu jadi wajib. Maka jalan kita setiap langkah tu dikira pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah untungnya. Hamba jauh mari tadi. Untung hamba pada demo. Hak bagi amalan ni. Berapa pusingan kereta aku musim tayar. Faham lagi? Nak boleh sampai sini. Nak lagi. Jadi orang dekat tu sikit lah lakoh dia. Orang jauh banyak lakoh dia. Banyak boleh pahala. Untung tak? Untung lah. Tu. Bab pahala ni ya Allah. Dah hari tu hamba cerita dah sini hari tu. Masa hari tu tazkirah hari tu ingat lagi. Kita masa kita hidup ni kita dah nampak pahala. Sebab tu kita tambah bab pahala. Sebab kita dah nampak atas dunia. Kalau pahala tu jatuh macam gepitis sedih sama dah apa dah jatuh. Bok. Ama seramai orang buat. Dah, kau jatuh macam sama. Pedabau. 10 lakah jatuh sama. 10 lakah jatuh sama. Kau mari sejik. Ama rasa pernah sejik. Betul tak? Sebab pahala ni dia panggil barang hak tak nampak. Dia panggil perkara gaib. Dia perlu kepada iman. Tahu iman? Dia perlu kepada orang yang yakin sahaja kepada Allah, orang yang yakin sahaja kepada janji Allah, maka orang ni yang cinta kepada pahala. Orang tak cinta dia tak nampak. Sebab dia tak gemar pahala-pahala. Nampak lagi? Nah, apabila nyawa dia halqam, baru dia nampak pahala tu untung. Sebagaimana hamba cerita itu ingat lagi. Ada seorang hamba Allah ketika zaman Rasulullah dulu, dia mati. Nampak? Dia mati, Rasulullah tanya bini dia. Dia kata, tok lakimu masa nak mati tu dia sebut benda tak? Nabi tanya. Nah, dia kata ada sebut ya Rasulullah, kenapa dekat dok jauh? Tahu kenapa dekat dok jauh? Tok laki sebut masa nak mati, ya Allah. Apa dekat dok jauh, ya Allah? Nak mati sebut gitu. Mu tahu tak Nabi kata kenapa maksud tok laki mu kata tak tahu ya Rasulullah. Nak kabar kamu, rumahmu dengan sejik dekat sangat. Maka dia kata apa dekat tu sebab dia tengok pahala bagi orang yang berjalan ke masjid. Nampak? Kalau rumah jauh, lagi banyak langkah dia, lagi banyak pahala dia. Masa tu baru bertepik nak pahala. Masa ni tambah. Tambah sini. Nak kahwin bitih nak. Ke tak? Ni kata kita, iman kena cek. Iman kita tu. Jadi orang yang yakin dengan Allah, yakin dengan perkara gaib, pahala tu gaib, maka orang yang beriman sahaja, dia akan bergebu-gebu untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berjalan dia tu macam mana dapat pahala? Dia menuju kepada yang wajib, tempat-tempat menuntut ilmu. Maka boleh pahala jalan dia. Untung tak? Untung. Orang reti. Okey. Maka dia kata, jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Dia berjalan menuju kepada maksiat, nak pergi ambil nombor ekor, contoh. Maka berjalan dia tu haram. Dah banyak mana dosa boleh. Tekan nombor tu haram tau. Jalan tu jadi haram juga. Allahumma salli ala Muhammad. Dak nak kanda kita lagi. Dak nak kanda, bertepik menolong bila kita tengok dosa banyak lagi. Bertepik itu. Masa ni kita dah nampak. Kalau pergi pada perkara maksiat. Tu dia. Nak pergi tengok konsert. Dandu. Minah dandu dah welek. Terenung kita pergi tengok stadium negeri contoh. Pergi Kuala Lumpur. Nak tengok Mariah Carey mari Kuala Lumpur. Barang dosa. Nak tengok orang nyanyi, orang puan nyanyi hari ni pergi Kedah, hari ni juara lagu akhir. Nampak lagi? Ratu Dandu. Kita pergi tengok dah TV. Jalan tu harang dah. Faham lagi? Tu kata, kita pergi. Mana-mana ada kita tengok. Tu. Orang puan duk melaluk, duk joget atas petang. Kita tengok mana-mana ada, kita pergi semua. Sebab rumah kita TV 16 inci. Nak tengok TV 24 inci. So, dulu 24 inci besar dah.
Zaman berdulu. Nah, juara lagu 89. Nampak lagi? Tu. Irama Malaysia. Oh, Malaysia. Nah, Nurhaliza Idris. Nah, ya dah ni kita ingat. Aku ingat lagi. Nampak? Irama Malaysia kan? Nah, balada. Tengok bola tu. Nampak? Cerita Nustan Amitabh Bachchan dengan Reka. Ada apa-apa wayang gambar. Wayang gambar penerangan mari kamu kampung. Tu tak? Malam ini Bobby. Ingat lagi dulu mana ada TV bawah. Ya tak? Tu kata dulu. Kita tengok wayang gambar. Suka itu bila tengok wayang gambar. Habis anak beranak. Nah, keping kiri kanan mau ayah piping anak bawa 3 kurang. Nama lagi tak pada bola. Ya dah ni kedai tengok Rika comel masa tu. Nah, kalau lelaki tengok siapa? Hak kapur-kapur. Aku puang. Berakhir ingat tengok Amitabh Bachchan. Ada apa-apa golek aku puang. Bang, dia kata siang bawang depan TV. Gitu. Nah, tengok aurat perempuan dosa tak? Dosa. Tu kata. Dah kita tengok mana ada Nustang. Kan Nustang body comel ke body uduh Nustang? Nustang body capur apa? A+. Apa lagi? Bukan Samsung dia ada plus. Faham? Ke mana? Mu suka benda. Memberi kau tengok kan. Okey. Kalau berjalan kepada maksiat, maka haram jalan dosa itu. Jangan main-main. Allahumma salli ala Muhammad. Aturlah kaki kita pergi kepada tempat-tempat yang mendapat pahala. Okey. Dan jika kepada yang sunat. Aku nak pergi iktikaf di masjid ni. Kita pergi. Dah pukul 3 petang kita pergi sejik nak niat nak iktikaf di masjid. Boleh pahala. Faham lagi? Boleh pahala dah setara barang. Tu kata. Nah, niat nak pergi iktikaf je. Dah macam kita duduk atas sejik ni, niat iktikaf dah kita ni. Niat dah iktikaf. Kena niat baru boleh pahala kita duduk atas sejik. Faham lagi? Ni duduk saja-saja. Duduk juga. Kalau duduk niat iktikaf boleh pahala lalu duduk. Betul tak? Dah kita dah niat. Bukan payah kan niat saja aku. Dah iktikaf di dalam masjid ini kerana Allah. Nak tahu je. Boleh pahala. Dia tak pergi zikir pun. Pukul 3 petang tau. Dia niat nak pergi iktikaf je. Boleh pahala dah jalan dia. Ataupun naik motor dia. Naik kereta dia. Semua boleh pahala belaka. Siapa sejik tak zikir pun. Tapi niat nak iktikaf. Dia duduk iktikaf boleh setengah jam bau-bau. Faham lagi? Boleh pahala. Kalau dia sembuh, kau banyak pahala. Faham? Tu kata. Maka berjalan tu boleh pahala. Tu. Hak harus tadi. Hak mubah tadi. Boleh pahala lah. Untung itu ya. Ke tak untung? Jadi maka sunat. Dan jika makruh, maka makruhlah berjalan itu. Tu. Abang, bini kata, cik pergi beli kat kedah makcik gemak. Faham lagi? Kita pun pergi beli kedah. Nampak kedah nak makan. Kedah tu ukur dia makruh tadi. Jadi makruh lah perjalanan kita. Sebab kita nak buat makruh. Faham lagi? Maka makruh. Boleh. Jadi mubah ni dia pergi kepada 4 perkara tadi. Benda yang harus dia boleh pergi kepada 4. Sama ada haram, makruh, wajib, sunat. Maka boleh pahala. Nampak? Tak kira makan pun gitu juga sunat tadi. Dah apa so mu makan? Aku makan ni nak suruh kembali tenaga aku sebab nak zikir sikit sekarang. Boleh pahala. Faham lagi? Dah apa mu tidur dulu ni? Aku tidur nak ambil tenaga untuk berjaga pada malam kayak gini untuk bertajuk. Boleh pahala tidur. Nampak lagi? Boleh pahala. Untung lah kita. Untung. Dah apa mu tidur sebelum zuhur? Aku tidur nak suruh segar sikit dengar khutbah jemaah kayak gini. Boleh pahala tidur. Nampak lagi ni? Tu. Untung itu. Bila kita faham, makan pun berpahala. Minum pun berpahala. Allah. Datuk Imam, apa Tok Imam minum air? Aku minum air ni tahu sebab apa. Nampak lagi? Dah kata Imam minum dah ni kedai kopi yang tengok bahan Nescafe tarik lagi.
Mari. Dah, orang kata. Dah apa tu imam minum pula? Air. Dah aku minum suara aku ni. Perik nak tekuk. Nak suruh molek sikit. Sebab lagi aku jadi tok imam pada. Tok imam kata. Faham lagi. Nampak? Boleh pahala minum air. Untung. Nampak lagi? Janji kita tahu. Kita minum air nak suruh sedap sikit suara kita lagi. Betul tak? Tak boleh parah gitu. Dah kurang air. Boleh pahala minum air. Allah. Tukang bang gitu juga. Boleh pahala. Dia minum air dulu 5-6 tegak sebab nak solawah suara dia. Boleh pahala. Ni kalau kita ngaji, Allah hutungnya boleh pahala sama. Sebab kita reti. Faham?